Canggih lah mesin ni. Dapat jimat masa kita untuk lipat pakaian. Mesin ni boleh melipat pakaian. Lihat tu. Pakaian yang telah siap dilipat. Wish kalau ada jual kat Malaysia ni, memang cikgu beli. Assalamualaikum. Selamat pagi semua anak-anak hari ini. Cikgu harap semuanya dah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang mesin lipat pakaian. Murid-murid dah lihat kan bagaimana rupa bentuk dia tadi. Baiklah, jadi mari kita ketahui lanjut cerita tentang mesin lipat pakaian ini. Baiklah murid-murid, untuk hari ini apa yang murid akan dapat? Untuk hari ini, murid dapat membaca teks berita untuk menjawab soalan pemahaman dengan betul. Mari kita lihat apa yang murid akan buat pada aktiviti hari ini. Okey, ada 3 aktiviti, iaitu yang pertama murid akan mengetahui teknik membaca berita dengan betul. Kemudian yang kedua, murid akan membaca teks berita dengan gaya penyampaian yang betul. Kemudian yang ketiga, kita akan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks berita yang telah dibaca. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti pertama kita akan mengetahui teknik untuk membaca berita dengan betul. Murid selalu lihat kan bagaimana pemberita membaca berita di TV ataupun televisyen. Jadi kita akan lihat bagaimana cara kita nak membaca berita dengan betul. Bagaimana? Okey, cikgu ceritakan satu persatu. Baiklah, teknik membaca berita yang pertama yang perlu kita tahu adalah intonasi yang tepat. Intonasi ni adalah nada bacaan kita. Ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada yang mendatar. Okey, jadi semasa membaca berita, sepatutnya pemberita itu tahu dekat mana yang dia perlukan untuk nada yang tinggi, dekat mana nada yang rendah, kemudian dekat mana nada yang mendatar. Itu adalah intonasi yang tepat. Kemudian teknik yang kedua adalah lihat artikulasi. Artikulasi ni adalah sebutan huruf ataupun perkataan demi perkataan. Okey, jadi sebutan itu perlulah tepat. Kita tidak boleh sebutan yang tidak tepat, kena mengikut huruf ataupun perkataan yang dipamerkan. Perlu jelas sebutannya, artikulasi. Kemudian teknik yang seterusnya adalah irama. Irama ni macam mana? Irama ni bukan macam lagu, tetapi semasa kita membaca berita ada melodi ataupun nada yang sesuai sewaktu kita membaca berita tersebut. Bukannya kaku semata-mata. Kita nak menarik perhatian penonton untuk mendengar berita yang kita baca. Jadi perlu ada irama yang sesuai. Kemudian teknik yang seterusnya adalah postur badan. Kalau nak membaca berita, kita tidak boleh menunjukkan postur badan yang tidak sesuai. Bukannya macam relax, kita duduk pusing situ, pusing sini. Itu adalah postur badan yang tidak sesuai. Sepatutnya kalau nak membaca berita, kita perlu berdiri ataupun duduk secara tegak. Bahu mesti tegak untuk kita menghadap penonton. Teknik yang terakhir yang boleh cikgu kongsikan adalah ketepatan mata. Mata kita mesti tepat pandang pada skrin yang kita baca berita, ataupun mata mesti pandang kepada seolah-olah ada penonton di hadapan kita. Kita tidak boleh melilau ke sana, melilau ke sini. Itu adalah teknik yang tidak tepat sewaktu kita membaca berita. Jadi ketepatan mata perlu semasa membaca berita. Baiklah murid-murid, cikgu dah kongsikan cara untuk membaca teks dengan gaya penyampaian yang betul. Jadi, aktiviti seterusnya kita akan membaca teks berita dengan gaya penyampaian yang sesuai. Jadi, murid-murid bolehlah rujuk pada buku teks muka surat 122. Baiklah murid-murid boleh lihat dahulu bagaimana cikgu menyampaikan gaya berita yang sesuai.
Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai seterika wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penjepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat, kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Sekian sahaja laporan berita yang dilaporkan oleh Cikgu Shu. Bagaimana cikgu baca berita tadi? Bolehlah kan? Cikgu bukanlah pembaca berita yang sebenar. Cikgu hanyalah cikgu sekolah. Jadi, cikgu cuma boleh menyampaikan bagaimana cara kita nak menyampaikan berita dengan gaya yang sesuai. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti ketiga kita, iaitu kita akan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks berita yang telah dibaca. Jadi, soalan pemahaman cikgu dah masukkan dalam grup Telegram. Jadi, murid-murid bolehlah jawab soalan tersebut berdasarkan teks berita yang telah dibaca tadi. Oleh itu, bila dah siap tugasan tersebut, bolehlah hantar dalam grup Telegram apabila selesai. Jadi murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi semoga kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya yang cikgu akan maklumkan kemudian. Laksanalah tugasan dengan bijak. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu sayang kamu semua.